Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in. Wal'aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Assalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sekali lagi malam ini kita bersyukur pada Allah, dan tentunya kita sentiasa bersyukur di atas segala apa saja keadaan. Itulah menjadi keistimewaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata, satu keajaiban, satu yang sangat menakjubkan orang-orang mukmin ni, bila apa saja keadaan dia bersyukur kepada Allah, dan bila dia ditimpa musibah maka dia bersabar. Tak ada atas dunia ni selain daripada orang mukmin perangai dia lagu tu. Perangai ketika senang, ketika lega dia bersyukur, dan ketika susah, ketika ditimpa bencana dia bersabar. Jadi kita harap kita ni duduk dalam kumpulan tu lah, kumpulan orang yang bersyukur dan juga orang yang bersabar. Minta doa semua dengan Tuhan supaya Allah bagi dua sifat ni kekal dalam diri kita, insya-Allah. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, dua minggu lepas kita cerita mengenai prinsip yang keberapa, yang keempat, iaitu ibadah haji. Prinsip yang keempat dalam bab ibadah ni Imam Ghazali letak sebagai ibadah haji. Dan kita cerita dah minggu lepas tak ada habis. Api mampu malam ni. Malam ni mampu pula orang. Kita dah cerita mengenai haji ni pada 2 minggu lepas. Cerita mengenai adab ketika nak pergi, ketika duduk sana. Ada adab dia lah. Dan kebetulannya Tuhan pun cerita ketika dia memfardukan ibadat haji ni, ada satu tujuan yang Allah sebut dalam surah haji tu. Dia kata liyushhidu manafi'a lahum. Salah satunya liyushhidu manafi'a lahum. Tujuan haji ni ialah untuk nak menyaksikan ataupun nak dipersaksikan apa-apa yang memberi manfaat kepada kita. Maknanya suruh kita tengok di Mekah, di Madinah, dan dalam perjalanan balik itu, suruh kita kutip hak comel-comel yang boleh memberi manfaat kepada kita. Balik mari amal di tempat kita ni, balik mari cerita, balik mari pakat buat di tempat kita. Kita kutip daripada perjalanan kita lagi duduk sana dan perjalanan balik. Tentu sekali banyak benda-benda molek hak kita boleh ambil, boleh kutip, buat klik mari ke tempat kita. Cuma orang kita ni dia pergi Mekah, dia cari hak buruk, dia cari hak tak molek. Klik mari pergi Mekah ke dia cerita hak buruk ke, cerita harga tu, cerita harga ni. Sehingga ke orang yang tak pergi lagi pun berasa gerung nak pergi. Beringat dulu banyak orang curi. Banyak orang curi. Orang duduk sedekah, orang buat baik, tak banyak mana. Banyak orang curi, orang nipu. Oh, reba taksi, dulu reba kereta, reba bas. Nipu, tipu kuat. Duduk eceh, duduk royak, kita jumpa barang-barang buruk. Sedangkan Allah kata, liyushhidu manafi'a lahum. Kita tengok, kutip ambil, bawa balik benda-benda yang bermanfaat kepada kamu. Jadi bezalah
Tu dalam bab adab haji. Kita baca tu 2 minggu lepas. Minggu lepas. Kemudian kita cerita juga Imam Ghazali dia tulis ada 2 rahsia besar dalam bab haji, dalam ibadat haji ni ada 2 rahsia besar. Yang pertamanya ialah dia sebagai haji, ibadat haji ni ganti kepada konsep rohbaniyah. Konsep rohbaniyah ni ialah konsep orang-orang rohban ni tuk lebar agama lain. Tuk lebar ataupun orang kuat agama dalam agama lain. Agama Hindu, agama Buddha, agama Kristian, agama Yahudi. Dia ada rohban dia, tuk lebar dia. Maka tuk lebar ni dia ada satu konsep, iaitu nak dekat ke diri dia dengan Tuhan ni, dia kena buat satu upacara. Sebab macam apa? Macam Tok Cha, Tok Sami tu, dia nak dekat ke diri dia kena duduk di dalam ketik. Dalam ketik lah kita kata, dalam ketik dengan pakaian tu. Ada pakaian khusus. Pakaian khusus kepada Tok Cha tu, lagu tu kain kuningnya serupa dengan kain buka bau tu, kain ihram orang haji pakai tu. Dan dia kena duduk situ start dia jadi Tok Cha tu sampai mati. Sampai mati lah dia kena, kalau dia jadi Tok Cha sampai mati lah, betul lah keadaan dia. Dengan tak boleh pegang pitihnya, dengan tak boleh hijaunya. Tak buat kau satu, duduk dalam ketik tu je. Ada lagi tuk lebar yang agama lain yang terpaksa kena pergi tapo. Duduk dalam gua. Kita cerita minggu lepas. Duduk dalam gua, tak gaul dengan orang, tak boleh bening. Tok Cha tak boleh bening, paderi-paderi tak boleh bening. Kalau hok tino dia tu tak boleh belaki. 2-3 hari lepas, ambo tengok dalam TV siye. Ada seorang Tok Cha tu, muda lagi, kali umur 20 ke dekat 30. Nyopcak baju Tok Cha dia tu, duduk karaoke di sebuah bar kau apa lah. Lepas tu ada orang kena geripuk polis, nyegak polis. Mana ayatnya dia nak mendekatkan diri dia tak boleh buat lah benda-benda gitu. Lok pitih pun tak boleh pergi, sama telah lah karaoke ke apa tu, dia pergi ke karaoke, kena igak polis. Jadi lagu tu konsep rohbaniyah dalam agama lain ni, nak mendekatkan diri dia kena buat sesuatu. Macam kita cerita orang Hindu kena seksa tubuh dia, kena cocok apa semua tu. Orang Iran, orang Syiah kena katok diri dia. Jadi macam-macam. Jadi kita pun ada cara nak mendekatkan diri kita dengan Tuhan, tidak dengan cara tu. Tidak kena pergi duduk sorang diri, tak ada dah. Walaupun Nabi dulu nak terima wahyu, dia duduk dalam gua. Duduk tapo juga, Nabi kita duduk tapo di gua Hira. Tapi bila terima wahyu, tak pergi lah. Habis dah. Bila dia jadi Nabi, tak pergi dah gua Hira tu. Kalau kita nak pergi tapo di gua Hira tu, dia tidak sunnah lah. Tidak sunnah Nabi tak lah. Kalau Nabi dulu tapo, kita pun nak pergi tapo juga di Bukit Panah, Koman tu. Tak ada dah. Tak ada dah. Petapa tu tak ada. Maka digantikan dengan ibadat haji ni. Maka kalau orang-orang agama lain ada tempat suci dia, ataupun tempat dia rasa benda tu tempat suci, tempat mulia, di gua mana, di gunung mana, maka Allah gantikan kita ni orang Islam ni tempat tujunya ialah Kaabah. Kaabah ataupun Baitullah. Tuhan letakkan panggil gelaran rumah tu, 4 segi tu, dia panggil Bait Allah, rumah Allah. Allah sandarkan nama dia. Maknanya Allah kata, ni rumah aku, rumah Allah. Selain daripada masjid-masjid ni juga, rumah Allah juga. Tapi rumah yang paling mulianya ialah Baitullah tu. Sehingga ada orang-orang Kristian, orang tu dia kata orang Islam ni duk sembah Kaabah tu, dia kata. Sembah Kaabah, lebih kurang sembah berhala lah. Jadi kita tidak sembah Kaabah tu, kita sujud bukan sujud ke Kaabah, kita sujud kepada Allah. Tapi Allah suruh ngadak situ. Mu nak sujud kat aku, mu kena ngadak kau tu. Maka kita ngadaklah halah kau Kaabah tu. Dan Kaabah tu tak boleh nak beri mudarat, tak boleh nak beri manfaat apa-apa kita. Tak ada mudarat, tak ada gapo. Sehingga kan Nabi Sayyidina Umar, dia nak kucuk, dia kecek dengan Hajarul Aswad.
Kecek dengan Rasul. Dia kata, hei batu, kalau aku tak tengok Nabi kucuk mung dulu, dan Nabi tak suruh kucuk, maka aku tak akan kucuk mung ni. Sebab mung di batu. Batu je. Maka dia, mung tak boleh nak beri mudarat kat aku, mung tak boleh nak beri manfaat kepada aku. Maka aku kucuk mung ni kerana bukan mung tu batu, kerana Nabi suruh kucuk. Nak kucuk Hajarul Aswad. Gitu je. Jadi kalau kita pun kena menganggap bahawa bukanlah ada gapo di Kaabah tu. Kalau kita duduk menghadap ke kiblat, menghadap ke Kaabah tu, bukan kerana ada benda di Kaabah tu, tak, tapi kerana Allah suruh. Maka Allah kata dia mulia Kaabah ni, dia kawasan sekitar, tempat letak Kaabah di kawasan sekitar tu, sehingga dipanggil tanah haram, tanah suci. Kerana letaknya Kaabah situ. Bukan kerana mulianya Kaabah tu sehingga kita pergi kita kena pegang, kena gosok-gosok cium ke apa. Tak perlu. Hak tempat kena kucuknya ialah di Hajarul Aswad tu. Sebab apa kita kucuk? Sebab Nabi kucuk. Tu je. Bukan kerana batu tu boleh memberi manfaat, boleh gapo kita. Sebab tu lepas kucuk gapo kita doa, minta dengan Tuhan. Tidak kata, beres dah kawan, boleh pergi jamu dah pintu Kaabah. Boleh gosok-gosok, boleh cium. Pintu Kaabah tak kena cium. Tak perlu cium pintu Kaabah tu. Gapo dia panggil situ kawasan multazam. Tidak perlu kena cium, kita pergi semaya situ sebab Nabi kata semaya situ ada fadilat dia. Tu je kita turut ke pohon Nabi royak. Bukanlah kerana tempat tu ada sesuatu yang boleh bui kita. Tak ada. Kaabah tak boleh nak bui apa-apa kita. Yang boleh buinya kita kena doa, minta dengan Allah. Sebab tu depan Kaabah minta doa kepada Allah. Bukan minta dengan Kaabah tu tak. Tu Tuhan mulia ke tempat tu. Memulia ke tempat tu, maksud mulia tempat tu bukan tempat tu boleh beri gapo kita, tapi memulia ke tempat tu kalau kita minta dengan Tuhan, mudah Tuhan nak beri. Sebab duduk di tempat hak dia muliakan. Gitu. Gitu juga dengan kalau ada partai lari. Rohib-rohib ataupun tok lebah agama lain ni, kalau nak tapa, nak dekatkan diri dia dengan Tuhan, ada patai larinya. Macam tok Cha tadi tak boleh bining, tak boleh pergi piti, tak boleh go tu, tak boleh go ni. Maka bagi orang yang buat haji tu pun ada patai lari dia. Masuk kawasan tanah haram, tak boleh nak buru, tak boleh nak tebal pokok, tak boleh nak gapo. Lekat batu sebutir di selipar pun kena goh, tinggal situ, tak boleh bawa balik. Tu patai lari yang rasa macam lain sikit lah, beza sikit. Setara tu je, tidak serupa dengan orang-orang rohib gapo semua nak pergi tu. Dia nak pergi betapa, nak pergi gapo tu, patai lari dia yang sangat susah lah. Kita ni sikit je, Tuhan beri sikit. Dan gitu juga nak masuk dalam tanah haram ni, Tuhan berat sikit lah masuk tu dengan keadaan. Kita masuk tanah haram tu dengan keadaan tidak janguk, tidak pakai wangi, tidak gapo. Nak pergi dengan keadaan yang macam zuhud lah, orang kata. Nak pergi dengan keadaan tawaduk, rendah diri kita, duduk di kawasan tu. Setara tu je Tuhan suruhnya. Tidak lebih-lebih daripada tu. Tu cerita minggu lepas. Minggu lepas kita cerita mengenai satu rahsia. Maknanya semua orang boleh mendekatkan diri dengan Allah. Tidak serupa dengan tok lebah agama lain tu. Orang yang kuat, kena ni sungguh lah baru boleh mendekatkan diri dia. Bukan semua orang. Kalau semua orang jadi tok Cha, habis keturunan ni. Tak ada. Engkau tak bini belakang. Mati pun tu, pakai mati. Jadi pupuh lah orang-orang tu. Tapi kita tak. Sekadar bermusim sekali tu je. Seumur hidup kita boleh mendekatkan diri kita dengan Allah. Ya dalam bentuk patai lari tu. Sekadar 3-4 hari je. Seumur hidup. Wajib haji ni seumur hidup 3-4 hari tu je. Yang kita seksa ke tubuh kita sikit lah. Tak boleh nak rambut, tak boleh luruh nak kerak kuku, tak boleh semasuk ihram tu. Dengan pakaian yang tidak berjahit. Pakaian yang tidak berjahit, maknanya macam seksa sikit lah. Tapi sementara tu je, 3-4 hari. Lepas tu boleh molek-molek serupa skala. Jadi tu kata Imam Ghazali sebagai pengganti kepada konsep tok lebah dalam agama lain. Habis itu rahsia yang kedua.
Kita tak ada nak baca baru ni. Rahsia yang kedua ialah musafir haji ni umpama perjalanan ke akhirat. Musafir kita daripada rumah pergi buat haji seolah-olah sebagai perumpamaan bandingnya dengan dalam perjalanan kita menuju akhirat. Kalau dulu memang terasa lah orang-orang dulu. Orang tahun 60-an, 50-an dulu dia terasa sungguh. Dia pergi haji tu seolah-olah tak tahu dah kelik ke tak. Tak tahu kelik dah. Mungkin pergi saja pun 2 bulan perjalanan dah 2-3 bulan. Kelik pula 2-3 bulan. Maknanya 5-6 bulan pergi musafir. Pagi pula dalam usia umur yang panjang dah. Umur 40-50 dah. Boleh jadi pergi ni tak kelik-kelik dah. Jadi terasa bahawa perjalanan haji ni seolah-olah perjalanan ke akhirat. Dan kita lah ni pun walaupun keadaan mudah lah ni lapis je tapi naik kapal terbang. Lapis je naik kapal terbang ni sejak pun macam-macam boleh berlaku kapal terbang ni. Munggu jadi naik atas. Maknanya kalau jatuh tak mati tu anjai lah. Jatuh kapal terbang tak mati kira hebat lah. Walaupun ada tak mati bukan nak doa tapi lagu tu. Keadaan risiko naik kapal terbang ni risiko dia tinggi walaupun lapis je je. Kita tak biasa naik ni start naik tu kat kenaling. Siapa aku turun nung lah. Duk kenaling tau. Habis hayat kita baca. Getar sikit pun. Berasa sepuluh nak mati dah. Maknanya ada cabaran-cabaran dia. Dan dengan susah payah. Walaupun tak susah. Kalau orang dulu dia susah cara orang dulu. Orang dulu nak pergi bersusah cara orang dulu. Orang learning pun nak pergi susah juga. Susah cara kita learning lah. Susah dengan cara nak pergi kapal terbang. Nak cari pitihnya. Nak persiapannya. Lebih kurang je. Walaupun pergi nampak mudah lapis je siapa dah. Tapi persiapan dia tu bukan lapis je. Boleh jadi lapis bulan setahun. Kita bersiap untuk kita nak pergi. Jadi seolah-olah perjalanan kita tu nak pergi ke akhirat. Nak mati pun gitulah. Nak bukan kata esok nak mati hari ni baru nak puasa, nak raya, nak semaya, nak apa tak. Supaya tak adil lah nak pergi haji. Ni 4-5 bulan lagi nak pergi ni. Maknanya 4-5 bulan dah kita bersiap sedia dengan kerusuhnya, dengan gaponya. Nak pergi haji. Persiapan tu lama. Apa lagi kalau nak mati sengoti. Tak kira lah 3 hari nak siap sedia untuk nak mati. Maknanya kita bersiap sedia nak mati ni. Start daripada akhir balik hari tu lagi lah. Sepatutnya bersiap dah untuk nak mati. Cuma tak mati lagi lama, lagi banyak lah persiapan berkala kita nya. Jadi tu di antara apa nama ni Imam Ghazali kata rahsianya nak pergi haji, perjalanan haji ni seolah-olah perjalanan menuju akhirat. Dan hak dia Imam Ghazali cerita ni naik utonya dengan gapo susah payah zaman dia lah. Zaman kita ni tak ada dah naik uto, naik gapo. Tapi ada orang yang cuba nak rasa kesusahan. Kita di Malaysia ni tiap-tiap tahun ada hak pergi kayuh bersikar. Nak pergi Mekah ni kayuh bersikar. Ada yang bawa motor, nak rasa kesusahan. Kesusahan nak pergi haji. Kita ni tu cari orang-orang yang ada pitih, dia cari hak senang. Nak kalau naik kapal terbang tak naik kelas ekonomi, nak naik kelas gapo dia panggil kelas bisnes. Orang duduk sore, hok makan tak berhenti tu. Lepas tu duduk sana pula tak sih duduk ramai-ramai. Tak sih cari susah. Nak senang dah. Maka rahsia ni hok tu buat haji ni tak tercapai lah. Kita tak boleh rasa. Dok pergi duduk pula sebilik 2 orang dengan bini kita je. Duduk pula celek mata nampak Kaabah lalu. Duduk di tempat apa nama hok dekat sekali dengan masjid tu. Siapa masjid pun tak pergi pakai semaya le bilik ya. Nampak Kaabah. Jadi tak ada rasa susah berteruk dengan orang ramai ke apa tak ada. Orang dulu tak ada berteruk-berteruk ni. Dok zaman Imam Ghazali ni orang tak berteruk lagi. Tak ada berteruk nak tawaf nak sa'i ke apa. Kita lah ni dok berteruk nak masuk masjid tu berteruk dah. Tidak musim haji, musim umrah pun tak boleh dah. Nak pergi semaya di dataran Kaabah tu tak boleh dah. Kena pakai kain ihram. Macam nipu pula dah. Umrah tak pergi. Lepas tu pakai kain ihram nak pergi semaya bawah tu. Ada orang gitu. Kain ihram sokmo dia pakai. Start gitu dia terkawin ihram sokmo masuk masjid. Pakai kain ihram sebab apa nak pergi semaya di dataran tu. Sedekah tak boleh lah ni tidak boleh lah. Nak pergi semaya situ. Jadi berteruk
tu satu benda baru. Dulu tak ada berteruk berebut tu, tak ada. Lo ni ada berteruk berebut. Lepas tu cari hok mudah. Cari hok mudah tu cekak lagi, tu berok lagi. Tapi kita bawah naik kereta pusing bayar 50 riyal, 100 riyal. Tak tahu si berteruk. Okey kita dah. Saing kau pun pakai naik tu kalau tu cekak tak ada hal lah. Kalau tak boleh nak jalan nak ke apa, bolehlah naik kau tu. Tapi tubuh segar-segar, kih ada pitih, lari daripada susah, maka tak jumpalah rahsia ni. Sebagaimana Imam Ghazali kata, apa nama ni, setiap amalan haji ni dia mengingatkan kita kepada alam akhirat, kepada mati, kepada alam akhirat. Pada ibadah haji tu dia kata terdapat peringatan bagi orang-orang yang ingin mengambil peringatan. Kalau orang nak ambil peringatan, orang nak ambil pengajaran, maka dalam masa haji tu molek sangat. Boleh ambil peringatan, boleh ambil pengajaran tentang apa yang akan berlaku, apa yang kita akan lalui selepas kita mati ataupun dalam masa kita nak mati. Ambillah, maka dia kata, Imam Ghazali kata, ambillah peringatan, start daripada mula lagi, kita jalan lagi. Perjalanan ni kita berpisah dengan ahli keluarga sebagaimana kita satu masa akan berpisah dengan ahli keluarga ketika sakratul maut, ketika nak mati. Ketika tu kita ingat kita pisah duduk di airport tu, nak pisah dengan anak beranak, dengan adik-beradik, dengan gapo semua tu, seolah-olah dok masa sakratul maut tu kita akan berpisah dengan keluarga kita. Tu kalau nak ambil pengajaran. Kalau tak usah ambil pengajaran, ya pakai gambar suka-suka hilang gitu ya. Ada Imam Ghazali ni dia buat syair lah. Dia buat syair tentang perjalanan di haji ni. Dia kata ketika berpisahnya daripada negara, seperti apa ni, daripada negara seperti keluarganya, seperti keluarnya kamu daripada dunia ini. Maksudnya kita tubik daripada luar negara kita ni, seolah-olah kita tubik daripada dunia ni. Kalau nak pergi haji, tubik daripada negara Malaysia ni, cok pasport gedegung tu, tubik daripada negara ni. Maka dia kata serupa dengan kita nak tubik daripada alam ni, alam dunia ni, daripada dunia ini. Ketika menaiki tunggangan unta, ketika naik unta tu serupa dengan kita menunggang kereta jenazah, keranda, tunggang keranda jenazah. Kalau berasa begitu, berasalah start daripada pergi lagi naik kapal terbang tu, seolah-olah kita pergi tu tak balik, apa kita naik kereta jenazah. Orang naik kereta jenazah ni ialah pergi je, alah kelik tak ada. Tak ada orang kelik. Apa driver kereta jenazah tak tanya nak pergi kelik ke? Tak, dia kira alah pergi. Alah kelik tak ada. Ketika dia kata apa nama ni, ketika badan diselimuti dengan pakaian ihram, maka serupa dengan kita diselimuti dengan kain kapal. Ketika kita pakai kain ihram tu, biar kita mari berasa kata satu hari pakaian lagu ni, pakaian yang tidak berjahit. Dahsyat lagi, iaitu dengan kain kapal. Lalu ni kita pakai kain ihram, biar dia mari rasa gitu. Ketika masuk di tempat miqat, tempat kita nak berniat haji tu, seperti kita seperti keluarnya daripada dunia menuju ke miqat akhirat. Serupa dengan miqat akhirat ni tempat tara di antara dunia akhirat, iaitu kiamat. Ketika kiamat tu, situlah taranya di antara dunia ni dengan akhirat esok. Ketakutan terhadap perampok jalanan adalah seperti soalan malaikat munkar nakir. Kita ni mungkin kita tak rasa lah, tapi kita rasa takut dalam perjalanan ni, takut jumpa dengan orang jahat, orang nipu. Lah ni banyak jenis scammer ni, boleh tipu bila-bila masa je. Maka kita teringat bahawa dalam perjalanan ni walaupun selamat, tapi ada benda-benda yang tak selamat. Sebagaimana kita nak pergi ke alam akhirat, kita akan jumpa dengan munkar nakir dulu. Dua malaikat yang akan soal kita. Ketakutan terhadap perampok jalan yang habis tu. Binatang buas yang berada di pedalaman seperti kalajengking dan ular di dalam kubur. Ni tak ada lah. Ni muka bandar berlaku dah. Tak ada. Tapi kita ingat apa-apa yang berlaku, kesusahan berlaku, masalah kau gapo lekat situ lekat sini, seolah-olah di dalam kubur tu pun lagu tu lah.
Dalam kubur tu ada halangi-halangi yang kita kena terpaksa kita kena gedah, terpaksa kita kena lalu. Terpisah dan bersendirian kamu daripada ahli keluarga dan kaum kerabat, seperti kerisauan dan kerisauan dan bersendirian dalam kubur. Bila kita pergi Mekah, kalau pergi sore tak bawa bini ke, bini tak ada dah ke, ataupun pergi sore tu lelaki tak ada dahnya, serupa dengan kita duduk sore, ingat bahawa kita duduk tempat orang ni kak, waris-waris tak ada, seolah-olah kita berada di dalam kubur sore diri. Biarnya mari rasa tu lah. Lepas tu ucapan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, kita duk kata tu, adalah seperti jawapan kepada seruan Allah pada hari kebangkitan esok. Maknanya bila siapa duduk dalam kubur, maka akan ditiup sangkakala. Maka ketika tu berung pakat tubik dengan sendirinya bangkit gi, tubik betul daripada dunia ni gi ke mahsyar. Maka gitulah keadaan kita jawab ketika kita labbaik Allahumma labbaik. Maknanya kita jawab seruan, ya Allah, aku sahut dah seruanmu ni. Siapa dah masa, siapa ketika aku sahut seruanmu untuk menuju gi ke Baitillah, gi menunaikan haji. Tu labbaik Allahumma labbaik maksud dia. Jadi tu di antara benda-benda yang menjadi rahsia lah, menjadi yang sepatutnya kita rasa ketika kita pergi umrah ataupun kita pergi haji. Tujuan dia apa? Nak suruh cuci hati tu lah. Hati kita ni akan jadi suci bila kita terasa tu. Tapi kalau pergi dengan tak ada rasa gapo, tu kelik tu pun lagu tu juga tu, pergi serupa dengan kelik. Nak pelik lah. Kalau naik kereta jenazah, alah pergi pun bawa kita, alah kelik pun bawa kita juga. Pakat lari habis lah orangnya dah. Mereka bang turun daripada kereta jenazah. Maknanya satu yang pelik. Jadi gitulah. Bila buat haji, buat umrah, sepatutnya kita kelik tu dengan lain dah. Lain. Tidak kata lain pakai sajalah. Kalau dulu tak biasa pakai jubah, kelik jubah semacam dah. Dengan serban, dengan gapo. Tapi berhenti kat kedai kopi. Masjid tak sampai juga. Buat kedai kopi. Mulutnya, gaponya tak ada berubah. Peranganya duduk sepatula. Jadi tak sapa matlamat. Tak sapa matlamat ni. Apa? Sebab kita pergi tu kita tak rasa gapo. Aku boleh pergi umrah sebab aku ada piti. Sebab aku anak jaya. Maka anak-anak pakat piti kat aku. Buat sponsor pergi, boleh pergi umrah, boleh pergi haji. Maka dia tak rasa kau satu. Tak rasa susah. Walaupun kita tak rasa, tapi kita cuba merasakan. Walaupun kita pergi tu dalam keadaan seni, kita boleh rasa. Ataupun kita bayar ke lagu mana. Kalau orang zaman Nabi dulu buat haji lagu mana nak boleh pergi. Dan kita ni lagu mana, perjalanan nak pergi mati esok lagu mana. Tinggal habis anak saudara. Tapi mungkin ni berasa tak pisah pun. Duduk depan Kaabah, pakat duduk telefon, video call. Bila-bila tawah. Tu Hajarul Aswad mu nampak kedok. Tengah tawah main telefon lagi. Jadi tak ada habis. Kita ni berasa kita guna kesenangan tu tak kena pada tempat dia. Bolehlah senang tu kita ada piti, bolehlah nak duduk hotel sore sebilik, 2 orang sebilik tak ada. Tapi bukan untuk kita bergalik-galik, tapi untuk kesempurnaan, biar sempurna ibadat umrah kau gapo kau biar sempurna. Tu tak apa. Dan biar kita rasa kita ni senil ni orang lain lagu mana. Kita gilah kadang-kadang kita teruk sekali dengan orang ramai. Biar rasa gak jebak-jebak arak tu. Dia berteruk-teruk juga arak ni, arak ko Afrika ko. Ya bang busung kita duk main sedak semua. Jadi tak berasalah kesusahan tu. Kelik, maka kesannya tidak banyak lah. Bila kita pergi, tidak rasa susah, tidak rasa tu, akhirnya kita balik, dia tidak memberi kesan ke dalam hati kita ni belah mana. Gitu je lah. Sekadar kalau pergi Mekah kak, pergi haji kak, kelik orang panggil habis haji. Pada haji kau, pacu haji. Gitu ya. Habis situ bahagia prinsip ataupun asas yang keempat. Kita sambung lagi malam ni asas yang kelima, iaitu baca Al-Quran, bacaan Al-Quran. Selain daripada
Mula-mula dulu semaya, poso, zakat, haji, pak tu, tambah lagi Imam Ghazali tambah prinsip ataupun asas yang kelima. Bila sebut asas maknanya penting lah, bukan asas ni kak benda supaya rukun lah orang panggil asas ni. Jadi salah satu asas dalam ibadat ni yang kita kena ada, sebagaimana hajinya kita ada, posonya kita ada, iaitu baca Al-Quran. Bacaan Al-Quran. Nabi kata afdalu ibadati ummati qiraatul Quran. Sebaik-baik, sebesar-besar fadilat, amalan yang besar sekali fadilatnya dalam ibadah umat aku ni ialah membaca Quran. Jadi Nabi sendiri kata ibadat yang paling afdalu ibadah, maksudnya ibadat yang paling afdal untuk umat aku ialah qiraatul Quran, baca Quran. Dan dia kata lagi, Nabi kata lagi, laukanal Quran fi ihabin ma massathun nar. Seandainya Quran itu berada pada kulit seseorang, nescaya tidak akan disentuh oleh api neraka. Kalulah Quran ni, bukan suruh tulis Quran macam tatu tu, tapi kalulah Quran ni jenis tepek lekat di kulit kita ni, maka orang tu tidak akan disentuh oleh api neraka. Sebab Al-Quran ni neraka tak makan. Neraka tidak akan sentuh Al-Quran. Maka kalau Quran tu setepek duduk di kulit kita ni, Nabi kata kalulah Quran tu duduk setepek di kulit seseorang, maka orang tu tidak akan disentuh oleh api neraka. Bukan suruh kita tulis Quran di kita ni, tapi nak ayatnya Quran ada dalam diri kita, kita baca Quran, maka kita harapnya Allah tidak akan masuk ke kita dalam neraka. Sebab dalam tubuh kita ada Al-Quran, di lidah kita ada Al-Quran, dalam otak kita ada Al-Quran, ilmu Al-Quran ada dalam tubuh kita ni. Di tangan kita ada amalan Quran. Tu maksud dia, bukan duduk tepek kulit tu. Di mata kita ni ada Al-Quran. Sebab apa? Sebab kita baca dan kita amal, mata kita mengamalkan Al-Quran. Telinga kita ada Quran. Maknanya seluruh tubuh kita ni ada Quran, maka tidak akan disentuh oleh api neraka. Nabi kata lagi, ma min syafi'in afdalu manzilatin indallahi yaumal qiyamah minal Quran, la nabiyyin wala minka wala ghairuh. Tidak ada pemberi syafaat yang lebih baik kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat daripada Al-Quran. Al-Quran lah, dari banyak-banyak hak Tuhan beri kuasa untuk boleh beri syafaat. Nabi ada syafaat dia, saing-saing kita ni ada syafaat, ayah ada syafaat kepada anak dia, anak ada syafaat terhadap ayah dia. Banyak yang Tuhan akan bagi syafaat ni, tapi syafaat yang paling afdal, syafaat yang paling afdal, yang paling baik ialah Al-Quran. Quran lah ibu segala syafaat. Sehingga Nabi kata bukan Nabi, bukan malaikat dan bukan lain-lainnya. Malaikat ada syafaat yang Tuhan bagi kepada malaikat, boleh bagi syafaat. Dan syafaat ni milik Allah. Tak boleh nak minta dengan Nabi syafaat ni, nak minta dengan Nabi. Banyak kali kita cerita dah, minta syafaat dengan Nabi tak boleh. Walaupun Nabi ada syafaat, tapi syafaat ni Nabi kena minta izin dengan Allah untuk nak bagi syafaat kepada siapa-siapa. Senara orang yang boleh terima syafaat Nabi ni Allah yang tentukan. Maka kalau nak syafaat Nabi, kena minta dengan Allah. Kita ada kuasa syafaat ni, boleh beri ke saing-saing kita. Macam kita cerita minggu lepas, sahabat boleh beri syafaat kepada sahabat dia. Kalau saing baik dia duduk dalam neraka, maka dia boleh buat tubik saing dia tu setelah dia masuk syurga dululah. Bila dia masuk syurga, maka dia Tuhan beri syafaat ke dia, boleh heret saing dia dalam neraka tu, tubik mari masuk ke syurga. Tapi siapa dia senara yang tentukan tu? Allah. Allah akan izinkan. Jadi nak minta dengan saing kita supaya dia heret kita masuk syurga tu tak boleh. Tak boleh doa dengan saing kita. Minta dengan Allah. Begitu juga malaikat. Allah bagi kepada malaikat boleh beri syafaat.
Tapi senara nama penerima syafaat malaikat ni bukan malaikat tulis sendiri, bukan malaikat yang pilih, tapi yang pilihnya adalah Allah. Maka kalau nak syafaat Nabi, minta dengan Allah. Nak syafaat malaikat, minta dengan Allah. Nak syafaat sahabat-sahabat kita, minta dengan Allah. Supaya Allah bagi kepada kita ni saing-saing hak ju, hak baik. Bila dia masuk syurga esok, dia boleh heret kita masuk ke dalam syurga. Tu cara dia. Tapi kalau kita minta dengan Nabi, ya Rasulullah, bagilah syafaat kepadaku. Sebagaimana ada nasyid tu. Ya Rasulullah, isfa'na. Ada nasyid tu, isfa'na ya Rasulullah. Salah. Walaupun hok duduk nyanyi nasyid tu Tok Habib. Pok-pok Habib duduk nyanyi tu. Tapi salah, tetap salah. Minta syafaat dengan Rasulullah. Tak boleh. Isfa' lana ya Rasulullah, isfa' lana. Ya Rasulullah, berilah syafaat kepada kami. Tak boleh. Minta syafaat dengan Nabi, kau dengan siapa-siapa, tak boleh. Kena minta syafaat dengan Allah. Sebagaimana kita duk baca dalam ayat kursi tu. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biizni. Siapa dia boleh, tak ada siapa yang boleh ada syafaat, boleh beri syafaat kecuali biizni, kecuali dengan izin Allah. Dalam ayat kursi tu sebut, tak ada siapa yang boleh beri syafaat kecuali dengan izin Allah. Bila Allah izin, senara orang-orang yang terima syafaat ni ada dengan Allah. Allah yang pilih. Cuma bui kau Nabi, Nabi mu tolong bui. Nabi ni dia hanya tolong bagi syafaat Allah tu. Bukan Nabi pilih, nak bui kau ni, nak bui kau ni. Kalau tidak, kalau Nabi boleh pilih sendiri syafaat ni nak bui ke siapa, tentu dia akan bui ke darah dia. Abu Talib, kau duk pera dia jak kecil siapa kau Abu Talib mati. Duk pera Nabi ni. Apa Nabi tak boleh nak bui? Nabi tak boleh nak bui syafaat ke Abu Talib. Walaupun dia ada syafaat. Gak Abu Talib dengan kita ni baik dengan Nabi, itu dia lah baik dengan Nabi-nya. Kita temu dengan Nabi pun tak. Abu Talib ni pera Nabi, mempertahankan Nabi sehingga dia kata, selagi aku ada jangan siapa setuh Muhammad. Anak dara aku ni jangan siapa setuh selagi aku hidup. Dia orang tak berani setuh. Pembesar-pembesar Quraisy tak berani setuh, tak berani gapo dengan Nabi. Cuma duk maki jauh-jauh gitulah, tak berani nak setuh tubuh badan Nabi selagi ada Abu Talib. Orang yang sebaik gitu pok saudara dia lagi, Nabi tak boleh beri syafaat sebab tidak mendapat keizinan daripada Allah. Allah tak bagi kau Abu Talib syafaat tu, tak bagi. Maka kalau dia minta dengan Nabi, Nabi tak boleh beri. Dia Tuhan akan marah. Papung minta dengan Nabi, syafaat ni syafaat aku. Apa kerja muduk minta dengan malaikat, muduk minta orang-orang Quraisy. Ada dalam banyak ayat, orang Quraisy ni dia minta syafaat dengan malaikat. Dia tahu, dia kata malaikat ni ada syafaat dia. Dia minta dengan malaikat sebab dia kata malaikat ni anak tina Allah. Malaikat ni bagi dia, bagi orang Quraisy ni anak tina. Dia anak tina minta, biasanya pok ni bui lah. Jadi dia pergi minta dengan anak tina, melalui anak tina Tuhan, iaitu malaikat. Suruh Tuhan bui syafaat ke dia. Maka tentu sekali malaikat ni bukan anak tina Tuhan. Maka tak boleh. Kalau kita minta dengan Nabi, serupalah dengan orang kafir Quraisy tu minta syafaat dengan malaikat. Apa lagi kalau minta syafaat dengan tuk wali je. Bukan jah tuk wali ni, tapi banding dengan Nabi kat tuk wali ni jah jelah. Ada orang minta syafaat dengan tuk wali. Minta syafaat dengan tuk wali. Lagilah Tuhan marah. Dengan Nabi pun Tuhan tak boleh minta. Apa duk minta dengan tuk Habib, tuk wali tu? Tentu sekali tak boleh. Dia tidak ada siapa yang boleh beri syafaat. Tidak serupa dengan orang Kristian. Orang Kristian lah, padri-padri dia. Bukan setakat beri syafaat. Dia kata bukan di akhirat, tak tunggu di akhirat. No, beri syafaat. Atas dunia ni boleh dah. Wipitih sia dua dia akan ampunkan dosa. Minta dengan Nabi Isa supaya orang ni diampunkan dosa dia. Bersih, suci. Waktu sedap orang Kristian. Dia kata dia tak ada dosa. Pergi jumpa kalau buat salah, buat silap ke apa, pergi hala pitih ke padri dia akan ampunkan dosa. Kalau kita tak gitulah. Mana kalau lagu tu juga kita, maka serupalah dengan orang-orang Kristian tu. Yang tok lebar dia, padri-padri dia boleh mengampunkan dosa orang ramai.
Maka kita gitu tok guru kita tak boleh nak ampunkan dosa. Sekadar minta tolong boleh. Nak minta tok guru, minta supaya Tuhan ampunkan dosa kita. Tu pun boleh lah. Tapi lebih baiknya kita sendiri minta ampun dengan Allah. Kita sendiri direct minta dengan Allah. Tidak perlu kepada perantara itu. Tu habis itu. Maka tidak ada pemberi syafaat yang lebih baik kedudukan dia di sisi Allah pada hari kiamat esok, Al-Quran. Nak dapat syafaat Al-Quran ni ada cara dia, iaitu dengan kita membaca Quran, bukan setakat baca, kita faham, kita amal. Quran ni dia bukan setakat baca gitu je, muda sampai tua, baca je. Tapi tak tahu gapo kita baca. Maka tidak panggil baca jenis tak tahu gapo ni, supaya kita duk nyanyi lagu Ustaz tu je lah. Kuch hutahi, tak tahu makna dia gapo. Tapi kat nyanyi jak muda bak tua, lengok mari nyanyi. Maka Quran bukan jenis barang lagu tu, baca kena faham makna dia. Baca dia kena faham, dia kena amal. Ada orang kata Quran ni dia paling tidak pun 4 peringkat. Kita dengan Quran ni biar ada 4 kelas. Kelas 1 kita kena baca Quran ni siapa kita reti baca. Itu kelas 1. Baca Quran ni siapa kita reti baca. Lagu mana reti baca? Tahu hukum hakik baca dia, tahu hukum tajwidnya, tahu makhrajnya, huruf sok sebut lagu mana, huruf shin lidah duk mana, huruf dot gigi duk mana. Biar tahu hak tu. Dia tahu hukum hakik dengung bila huruf ni jumpa dengan huruf ni bunyi lagu mana. Huruf nun mati bunyi dengan huruf za lagu mana bunyi. Huruf nun mati jumpa dengan huruf izhar lagu mana kena sebut. Biar kita reti hak tu, baru kelas 1. Baca Quran siapa kita reti makhraj dia, reti panjang pendek dia, tokoh mana mak lazim, tokoh mana mak wajib, mana tempat berhenti, mana nak mula. Biar kita reti hak tu, belajar baca hak tu, biar siapa kita reti cara baca dia. Tu kelas 1. Tak boleh berhenti lagi, tak padan dengan kelas 1 tu. Kadang-kadang kita ni duk habis masuk di kelas 1 tu. Jak budak dulu ngaji siapa kolon ni nak mati pun duk baca, duk belajar hak tu lagi. Belajar tajwid, belajar hukum hakik tu baru kelas 1. Rugi masuk. Belajar hak tu, kita kena naik pergi ke kelas 2. Belajar lagu mana baca Quran dengan betul sebagaimana kita belajar tadi kelas 1 tadi, tapi kita faham. Baca sehingga kita faham gapo kita baca. Baca siapa kita faham gapo kita baca. Kita baca tadi wa ilahukum ilahun wahid. Gapo Tuhan nak ayat situ ya? Bukan baca hanya nak mengharap ke pahala. Orang lain ni dia baca nak boleh pahala, nak dapat kelebihan. Ambo ni hijau penak, hijau banyak, hijau lama dah, tapi tak kaya-kaya. Nak baca ayat gapo nak suruh kaya? Pergi cari ayat-ayat untuk nak dapat sesuatu. Tak kena. Quran bukan turun untuk gotu. Dok ambo ni sakit seumur, nak baca mana nak baca ayat mana berapa kali nak baca supaya ambo ni hilang sakit pinggir. Cari ayat Quran untuk tu je. Quran turun bukan setakat untuk tu, bukan untuk tu hak rendah sekali. Bukan untuk tu tujuan utama dia. Tapi kena baca sehingga kita faham gapo kita baca. Tu kelas 2. Tak pandai lagi, kena baca lagi Quran. Setelah kita faham dah gabah-gabah, dengan kita masuk kelas tadabbur ko, kelas tafsir ko, tak boleh berhenti lagi, kena baca lagi Quran ni. Siapa naik kelas 3? Siapa kita baca Quran ni, siapa kita boleh amal, kita boleh buat gapo kita faham. Setakat faham saja nak buat tak boleh. Maka kena baca lagi Quran. Siapa kita boleh buat, kita boleh amal gapo hok kita faham daripada kita baca Quran tadi. Tu kelas 3. Duk kelas 3. Masuk kelas 4, umur panjang lagi, kita kena naik ke kelas yang apa ni, kelas 4. Kita kelas akhir lah. Baca lagi Quran ni. Setelah kita faham dah, kita boleh amal dah gapo Quran, jangan berhenti baca Quran ni. Kena baca lagi siapa kita boleh royak kat orang lain pula. Gapo hok kita amal, lagu mana cara amal daripada apa yang kita faham daripada Quran. Siapa kita boleh royak kat orang pula. Maka siapalah hok Nabi kata khairukum man ta'allamal Quran
wa 'allamahu. Sebaik-baik manusia, sebaik-baik kamu ni, wahai umatku, orang paling baik di kalangan kamu ni siapa dia? Man ta'allamal Quran. Orang yang sentiasa belajar Quran, wa 'allamahu, dan dia boleh ajar pula Quran kepada orang lain. Siapa boleh ajar Quran? Maknanya peringkat yang keempat. Kelas 4, dia boleh royak ke orang pula, gapo hok dia amal daripada gapo hok dia faham, daripada apa hok dia baca Al-Quran. Dia reti baca, dia boleh faham, dia boleh amal, siapa dia boleh royak ke orang pula. Jadi betul lah dengan hok Nabi kata, habis kelas 4 ni, maka ijazah dia nya gapo? Hadis kata, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu ialah orang yang belajar Quran dan boleh ajar ke orang pula. Tu kita dengan Quran ni. Maka tak cukup dengan kita hanya pandai baca, boleh baca sedap dengan tajwid, dengan tarannumnya, dengan lagunya, tak cukup lagi. Kalau hok gapo kita duk baca tu, tak faham sepatah hari. Tak faham pun, dia royak gapo tak apalah. Ustaz ada, lok ke ustaz lah faham tu. Kita baca je. Tak boleh. Kita sendiri kena baca, kita sendiri kena faham, kita sendiri kena amal. Lagu mana kita nak amal Quran kalau kita tak faham? Lagu mana kita nak mengajar ke orang? Kita pun tak tahu ke satu. Maka wajib atas kita ni baca dengan betulnya, faham dengan betulnya, amal dengan betulnya, dan royak ke orang hak benar betul. Habis itu. Daripada dan juga sabda Nabi SAW lagi bahawa Allah telah berfirman dalam hadis kursi. Kita berhenti setakat ni lah. Setakat ni. Man syaghalathu qiraatul Quran an du'ai wa mas'alati a'taituhu afdalu thawabis syakirin. Tuhan kata, ni hadis kursi. Nabi royak, hak Tuhan kata. Tuhan kata, siapa-siapa yang disibukkan dengan baca Quran daripada berdoa dan meminta kepadaku. Nah, siapa-siapa yang sibuk baca Quran, sibuk masa dia, banyak masa dia gunakan untuk membaca Al-Quran daripada berdoa dan meminta kepadaku, nescaya aku akan berikan kepadanya sebaik-baik pahala orang yang bersyukur. Siapa dia yang baca Quran dan dia berdoa pula kepada Tuhan. Lepas baca Quran dia doa. Lepas baca dia doa. Jangan baca saja lepas tu tak doa. Kalau Tuhan kata ada kata orang-orang gini boleh masuk syurga. Patut kita kena doa, ya Allah ya Tuhanku, biarlah aku duduk dalam kumpulan ni. Kalau Tuhan kata orang yang buat gini masuk neraka, ya Allah ya Tuhanku, minta jauhlah aku. Jangan biar aku duduk dalam kumpulan tu. Doa. Maka kalau kita doa setiap kita baca atau nak kepada faham tu, bila kita faham kita boleh doa lah. Bila kita doa, maka Tuhan kata a'taituhu afdalu thawabas syakirin. Aku akan beri pahala orang-orang yang bersyukur. Orang yang paling bersyukur, hak tinggi sekali. Pahala paling tinggi sekali ni ialah orang yang bersyukur kepada Tuhan. Maka pahala tu lah aku nak beri ke orang yang baca Quran dan dia berdoa. Baca Quran, doa, orang ni akan dapat pahala yang besar sekali, iaitu pahala orang-orang yang syakirin, orang-orang yang bersyukur kepada Allah. Payah kan nak bersyukur ni. Payah nak bersyukur. Maka kalau orang tu bersyukur, maka dia akan dapat pahala besar. Maka pahala tu juga akan diberi kepada orang-orang yang bersibuk-sibuk dengan Quran. Bukan sekali dua, bukan setengah jam je sehari, tak sibuk. Baca Quran kau tiap hari baca selama mana? Setengah jam. Tak sibuk lagi. Kalau orang sibuk ni ialah orang yang tak ada masa nak buat kerja lain. Dia curi-curi. Kerja lain tu curi-curi. Tapi kerja utama dia ialah baca Quran. Tu payahlah kita tak boleh. Nak dapat pahala besar ni, payahlah sikitnya. Kita ni cari masa kosong baru baca Quran. Puas duduk saja baru baca Quran. Tak. Ambo ada tengok seorang masa mengaji tu, seorang pakcik ni, orang Arab, pakai baju pun kita lalu tu pun, dia lalu depan kita tu pun bau busuk dah. Baju yang lusuhnya, jenis orang Arab pakai jubah lengan besar tu, kelebah, lengan dia luas. Jadi kita tengok dia kerja dia cokeh rel kereta api.
Dia duduk di cabai kereta api hok cabai tu. Kalau kereta api nak pergi kok ni, dia cokeh ke belakang. Kereta api mari cerung kok kiri. Bila ada kereta api nak mari kok kanan, dia pergi cokeh pula pung. Gak kereta api ni dia tidak lalu sama. Dia lalu kali dari 2-3 jam sekali kok gitulah, ataupun sejam sekali kok lalu kereta api. Jadi dia duduk tunggu cokoh situ, ada wakah dia buat, ada basah dia, ada itulah kotak tempat dia berehat. Bila cukup masa dia tubik kelekih, dia cokeh kereta api, cokeh rel tu, kereta api lalu gedung-gedung, dia pun masuk oleh tu. Jadi amu tengok dia buat gapo dia ni. Dak rupanya dia duduk baca Quran. Masa dia duduk bleh-bleh duduk tunggu kereta api tu, dia baca Quran. Ada Quran tapi kita ingat kau dia duk buka Quran belek tu, rupanya dia hafal dah Quran. Amu tanya dia hijau goni cokeh rel kereta api ni lama mana dah? Dia kata tekah umur dia dalam umur 30. Masa tu umur dia dekat 50. Dekat 20-30 tahun duk hijau tu. Dia kata lagu ni lah masa dia daripada dia duduk pergi buah dengan orang ke apa tu, dia baca Quran sehingga dia boleh hafal Quran. Dia tak mengaji sekolah pun, gapo sekolah boleh baca Quran, tapi jadi ke amalan harian dia. Baca Quran ni jadi amalan harian dia. Duduk bela-bela duduk tunggu cokeh kereta api tu, dia ada masa dia ke kereta api nak lalu masa mana, dia cokeh. Dia tahu dah kereta api nak lalu kok kanan kok kiri kok. Jadi bila siapa masuk dia tubik cokeh. Lepas tu dia masuk baca Quran. Kita tengok tu dekat tak pernah sabar. Tapi Quran penuh dada. Ya, kita harap orang-orang lagu ni memang Tuhan tidak akan lepas dia dari neraka lah. Sebagaimana hadis tadi kata lah, kalau Quran tu ada boleh tepek kulit kita ni, maka kita ni tidak akan disentuh oleh api neraka. Jadi itulah dulu setakat tu. Isu lama dah. Kita sambung pula 2 minggu lagi, adab-adab zahir, adab-adab baca Quran pula. Lagu mana Imam Ghazali nak wayak kita keadaan orang adab dan juga keadaan penghormatan kita dengan Quran ni setara mana. Kita kena hormat ke Quran lagu mana. Imam Ghazali akan cerita lagu mana kita ni serupa kau dengan kitab-kitab lain, dengan buku-buku kau Al-Quran ni. Lagu mana kita beradab dengan Al-Quran. Kadang-kadang orang kita ni adab ada je Quran tapi tak kena. Amo ingat masa amo ngaji dulu, budak-budak dulu, jalan-jalan telakoh Quran. Amo duduk berambak, duduk bergorah kan. Lepas tu tok guru kata, lakoh balik. Itu pun lakoh mula. 2 kali lakoh Quran. Sepatutnya sekali, tak sengaja pisah nak pula lakoh sekali lagi. Kononnya undur klik. Cara tak kena lah. Lepas tu ada orang bila lakoh Quran pegang tu kok cium kucung tok tapal dah. Tak tahu adab mari mana jugalah lagu tu. Akak tok tapal cium kucung dah. Tidak kata nak minta apa dengan Tuhan, minta maaf tu, ya Allah Tuhan aku minta maaf aku. Dia ada juga orang yang tidak beradab dengan Quran, letak kok dia. Ada orang yang terlalu jaga Quran dekat sipek Quran dekat pakai tak buka-buka hormat Quran. Ada juga gitu dah berkebuk dalam mari. Jadi lagu mana Imam Ghazali nak royak ada 3 adab yang pada zahirnya tentang Al-Quran ni. Kita baca 2 minggu lagi insya-Allah. Minta Tuhan segar tubuh badan untuk kita boleh sambung lagi cerita mengenai Al-Quran, pembacaan Al-Quran. Jadi aku nak berhenti situ dulu. Aku qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.